akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Para pemimpin masyarakat majmuk yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan daripada semua parti politik yang menyertai PRU 1955 pra-kemerdekaan memainkan peranan besar menentukan dasar dan halat tuju negara selepas merdeka. Namun, mereka menghadapi cabaran melalui penggubalan perlembagaan persekutuan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Raid, di mana keanggotaan Suruhanjaya itu tidak disertai oleh mana-mana individu dalam kalangan para pemimpin atau ilmuwan tempatan. Ahli Suruhanjaya Raid terdiri daripada Lord William Raid sebagai pengerusi, Sir Ivor Jennings dari British, Sir William McKell dari Australia, Hakim bin Malik dari India dan Tuan Abdul Hamid dari Pakistan. Cadangan mengenai agama dipindah walaupun rumit. Islam tetap diterima sebagai agama bagi persekutuan. Pindahan ini diterima oleh orang bukan Melayu melalui parti-parti mereka yang menyertai perikatan bersama UMNO kerana ia menjamin hak setiap rakyat di persekutuan tanah Melayu untuk bebas menganut agama sendiri. PAS yang mempunyai satu kerusi menerima pindahan tersebut dengan pentafsirannya sendiri. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dianggap sebagai ketua agama Islam tidak berani disentuh oleh penjajah British dengan cara yang berhati-hati. Akhirnya dicadangkan dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan yang menegaskan bahawa pertama, Islam ialah agama bagi persekutuan. Kedua, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Terdapat kalangan ilmuwan barat sendiri yang bertelingkah dalam mentafsirkan Islam. Ada yang mentafsirkan Islam dengan perkataan religion. Ada yang mentafsirkan Islam dengan ungkapan religion and way of life, Muhammadan law, Muhammadanism dan sebagainya. Pada masa yang sama, terdapat kajian dalam kalangan orientalis yang mengakui bahawa Islam bukan semata-mata agama sahaja, bahkan meliputi semua aspek kehidupan manusia. Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam menegaskan bahawa Islam ialah ad-din. Pengertian dari sudut bahasa yang memberikan maksud secara sempurna mengikut kejadian alam semesta, termasuk alam manusia sebagai sebahagian yang sangat kecil daripada alam keseluruhannya. Maka, sikap penganut Islam terhadap agama mereka hendaklah berdasarkan panduan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Walaupun wajib ditegakkan konsep tidak ada paksaan dalam agama dan kebebasan penganut agama masing-masing mengikut kepercayaan mereka. Malangnya, terdapat dalam kalangan para hakim yang baru hilang sensitiviti agama. Mereka membuat keputusan berasaskan buku yang dibaca, bukan mengikut pertimbangan akal yang mempunyai budi bicaranya. Apa yang menarik, penjajah British sendiri pada zaman penjajahan sangat berhati-hati agar tidak menyentuh sebarang sensitiviti penganut Islam, sehingga mereka meletakkan kuasa Islam kepada raja-raja. Bahkan beberapa keputusan mahkamah oleh para hakim berbangsa Inggeris dibuat dengan sangat berhati-hati. Malangnya, ada dalam kalangan Melayu Islam yang tiada dalam hatinya kepekaan terhadap Islam. Malangnya lagi, terdapat juga kalangan mereka yang menonjolkan diri berwajah Inggeris lebih daripada bangsa Inggeris sendiri. Apabila berlakunya keputusan mahkamah yang berani mencabar terhadap tindak jenayah syariah Selangor, menjadikannya laksana batu besar yang dihempas ke dalam lubuk yang tenang. Disangka tiada lagi saki-baki buaya belaan penjajah British di dalamnya. Namun tiba-tiba, buaya itu mendongakkan kepalanya. Mereka muncul atas pelbagai nama media, NGO dan individu, sehingga umat Islam dapat mengenali secara dekat siapa wajah mereka yang sebenarnya. Terpulang kepada diri masing-masing, sama ada ingin menepuk dada tanya iman atau tepuk dada tanya selera makan.